What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Seimbang. Aku Faizuan. So dalam episod kali ini, cerita berkaitan dengan data peribadi. Sebut aja data peribadi ini, inilah yang menjadi orang kata awareness. Menjadi orang masih lagi was-was untuk mengisi borang orang kata percarum yang disediakan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Disebabkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tuan Azmi sendiri dah memberitahu apa style untuk korang isi supaya benda ini takkan dibocor dengan pihak-pihak yang kita pun tak jangka. Maybe adalah scammer. Dan ini kalau macam ikutkan langkah yang betul, insya-Allah, directly data-data kita ini akan terus pergi ke email. Email PGIR dan bukannya daripada orang lain ke dan sebagainya. Sebab itulah Tuan Azmi sendiri ada maklumkan kepada semua YouTubers, influencer, TikTokers ataupun sesiapa sahaja dekat luar sana. Khususnya yang nak share. Korang boleh share sahaja melalui PGIR punya pautan ataupun posting berkaitan dengan orang kata Google Form itu saja. Korang tak boleh share, copy terus pergi ke tempat lain. Ambil link tu, copy, tak boleh, tak digalakkan. Sebab takut nanti perkara-perkara yang tak diingini lah. Yang maksudnya scammer akan mencantas link tersebut dengan menggantikan link yang palsu dalam grup-grup yang tertentu. Itu cerita bab pasal tu. Cumanya aku nak highlightkan yang memberi kesedaran kepada kalian semua yang mungkin korang pun terlepas pandang dalam hal ni. Dan mungkin yang bagi mereka yang orang kata bangkitkan isu berkaitan dengan penyebaran data ni, risauan dan sebagainya. Bagus sebenarnya. Maksudnya korang dah aware dalam perkara ini. Korang dah orang kata ambil kisah tentang perkara ini. Yang penting berhati-hati tu perlu ada. Cuma dalam hal ini, seperti mana yang Tuan Azmi ada maklumkan, kita tak boleh nak paksa you guys. Nak paksa korang. Kalau tak nak, masih muskil, tapi nak mohon pengeluaran, tak boleh buat apa lah. Sebab apa? Ini pun yang menyuarakan Tuan Azmi sendiri di bawah pertubuhan ini. So, maksudnya, kalau macam korang kata tak boleh nak ikut kehendak dia yang simple untuk korang register, maksudnya dia pun tak boleh buat apa-apa. Maksudnya sesiapa yang kat luar sana yang kata tunggu borang daripada QSP, tunggu pengumuman daripada TV3, pengumuman daripada berita-berita lah dan sebagainya. So korang tunggulah sampai bila-bila. Dan sekiranya perkara ini lulus, seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Azmi, perkara ini tiada apa-apa permohonan dah. Hanya nak ambil golongan sasaran yang dah register ini yang menunjukkan mereka ini adalah merupakan orang yang betul-betul susah, betul-betul nak mohon walau macam mana keadaan sekalipun. Mereka dah usahakan daripada sign petition sehinggalah pengisi borang. Kalau kita rujuk kepada paparan ini, dia dah buat disclaimer dekat sini. Saya seperti ini bersetuju dan dengan rela hati untuk memberikan semua maklumat di bawah seperti yang diperlukan oleh pihak pertubuhan atas tujuan tuntutan pengeluaran KLSP 2.0 sahaja dan bukan atas apa-apa tujuan komersial. Tiada paksaan oleh mana-mana pihak untuk saya memberikan maklumat tersebut. Ini disclaimer ni memang amat penting. Yang benda ini memang amat penting. Mana-mana platform ataupun Google Form ataupun benda yang kita register perlu ada benda ini untuk clarifikan apa data-data yang kita nak sharekan ni. Diharap pertubuhan ini tak menjadikan orang kata data-data ni untuk sewenang-wenangnya lah, untuk dijual ke, untuk di-send kepada orang tertentu ke dan sebagainya. So perlu screenshot perkara ini. Dan aku buat video ni pun aku nak screenshot juga. Make sure kita tahu dengan pertubuhan yang ada ni membuatkan kita lebih lagi yakin. Kalau ikutkan waktu peristiwa yang dulu, waktu tentang e-wallet, sekiranya korang masih tak sedar lagi apa yang kerajaan bagi dulu. Waktu e-wallet, ingat tak kalau kau perasan waktu kerajaan PH? Aku bukan nak bandingkan. Cumanya aku, sebab kerajaan PH yang mulakan dulu waktu dia nak bagi e-wallet kepada semua rakyat yang RM30 tu kan. Aku pernah buat video itu sebelum ni. Dan video itu pun aku pernah sharekan. Yang mana aku rasa better korang tengok lah. Dulu. And then
Tengoklah macam mana. Okay. Cakap korang, aku ada baca ada orang screenshot image tu yang mengatakan bila korang trade agreement ni dengan itu pihak. So, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah merupakan pautan. Okay, aku screenshot dulu waktu ketika nak register e-wallet. Okay, waktu sebelum korang nak claim e-wallet. Anda bersetuju dan membenarkan kami, syarikat yang berkaitan dengan kami, Kerajaan Malaysia dan penamanya, Jabatan Kerajaan dan atau agensi kerajaan untuk mengumpul, menyimpan, menggunakan, memproses dan mendedahkan data peribadi anda yang termasuk tetapi tidak terhad kepada nama anda, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon mudah alih dan sekiranya diminta butiran akaun bank, okey, kalau kita tengok situ, penyata bank dan maklumat transaksi untuk tujuan seperti berikut. Okey, memberikan dan mendedahkan data peribadi kepada anda, okey, menjadi perkhidmatan. Okey, ini yang dimaklum, aku pernah screenshot dahulu tentang perkara ini. Okey, waktu korang nak claim Shopee, waktu korang nak claim Boost, waktu korang nak claim apa lagi, Touch and Go. Okey, pautan screenshot ni ada tau waktu ketika itu. Tetapi sekarang ni telah diubah balik. Okey, dah diubah supaya yalah, waktu korang nak claim e-wallet ataupun maybe sekarang ni akan bakal beli-beli terima lah. Contohnya macam RM150 kan. Sebab apa? Perkara-perkara ni nak, orang kata nak collect balik data-data yang baru. Okey, untuk mereka ni boleh diguna pakai dengan apa-apa jua lah. Sebab itulah free-free aplikasi yang kita install ni kan. Memang orang kata macam mana, kadang-kadang kita fikir macam mana diorang ni dapat keuntungan dan sebagainya kan. Oh, rupanya inilah dia. Seperti mana yang aku maklumkan, data ni lebih mahal sebenarnya. Lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada duit. Sebab data ini, okey, bila korang nak jual data, lagi-lagi mengikut peringkat umur. Okey, kategori peringkat umur yang baru contohnya. Sebab itulah dia collect data-data yang daripada belia ni. Lebih-lebih bagi belia ni golongan-golongan yang baru sahaja nak, orang kata, keluar daripada kepompong, orang kata ni kan, nak hidup baru, okey, nak survive. So mereka ni tak ada komitmen tu, tak ada komitmen ni, tak pernah register rumah buat loan rumah, buat loan ini. So mereka ini macam mana nak collect data? So melalui aplikasi lah. Sebab apa? Dia tahu rakyat Malaysia, okey, 80% ke 90% semuanya ada handphone. Dan handphone semua handphone jenis yang ni lah. Okey, bukannya handphone yang yang macam ni lah kan, yang call saja. Bukannya yang jenis yang macam smartphone lah orang panggil. Okey, so sebab itulah daripada aplikasi ni yang dapat mereka track semua data-data yang orang kata baru-baru ni. Sebab itu aku bagi tahu korang dari segi orang kata terma dan syarat yang aku share tadi tu. Okey, aku ada sediakan link kat sini untuk video penuh tentang e-wallet untuk korang lebih lanjut lagi tahu pasal perkara ini. Klik saja link dekat atas tu. Okay, so ini yang sepatutnya korang aware. Okay, sebab kalau macam ikutkan apa yang kita dah showkan tentang kata butiran page ataupun Google Form tersebut, okay, dia dah ada maklumkan perkara ini takkan digunakan sewenang-wenangnya. Maksudnya bukan tujuan untuk komersialkan, okay, dia just untuk tuntutan sahaja. Okay, tuntutan sahaja. Okay, kalau kita lihat balik paparan ini, aku ulang balik. Okey, pertubuhan. Okey, kalau kita tengok bahagian ni, pertubuhan atas tujuan tuntutan pengeluaran KSP 2.0 sahaja dan bukan atas apa-apa tujuan komersial. Okey, benda ini nampak remeh lah. Okey, tetapi kita boleh screenshot, kita boleh tahu. Okey, make sure please, inilah orang kata satu, orang kata disclaimer yang perlu kita ambil perhatian dan tengok sebelum kita nak register. Okey, untuk dijadikan bukti kemudian hari sekiranya berlaku apa-apa yang tak diingini. Okey, so sebab itulah bagi korang yang kat luar sana mungkin pernah dapat orang kata call daripada scammer tu lah. Okey, mana diorang ni dapat data-data ni? Aku tak pernah memohon pun. Okey, aku tak pernah memohon pun. Contohnya macam apa?
loan rumah. Aku tak pernah mohon pun loan kereta. Kan? Lagi-lagi orang belia-belia ni kan baru-baru nak berjinak dengan kehidupan kan. Kita ni kononnya dah lebih makan asam garam benda kan. Okay? So maksudnya perkara ini diorang ni pun akan mula terjebak dengan scammer-scammer yang akan call diorang. Setelah yang aku bagi belum tadi lah, claim RM150 e-wallet, claim itu, claim data ni. Sebab apa? Inilah yang berlaku sekarang ni. Ini yang perlu kita awarekan. Okay? So dalam situasi ni sebagai orang kata YouTubers ataupun video creator yang aku pernah buat tentang hal konten-konten begini, okay, tentang scammer, data privacy, okay, dan cyber security. So kalau tengok video-video aku sebelum ni pun aku ada maklumkan tentang perkara ini berkali-kali. Okay, sekiranya benda ini macam mencurigakan, aku akan directly bagi tahu kat korang. Okay, lebih baik janganlah isi borang ni. Contohnya, okay, aku akan direct terus cakap macam tu tanpa fikir panjang. Tetapi bila dah lihat kepada borang tersebut, aku bagi korang yang kat luar sana, sekiranya amat memerlukan pengeluaran kali ini, please lah support, okay, dengan isi borang, dengan share borang, dan share borang itu please share dengan cara yang betul. Ingat, okay, sebab apa perkongsian kali ini, apa yang dimaklumkan oleh Tuan Azmi, okay, tarikh tutupnya adalah 31 Julai 2022. So tak lama lagi je. Hari ni pun dah berapa, Julai 18 kan. So sebab itulah please sebar-sebarkan, okay, link Facebook page Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Bagi mereka yang kat luar sana mungkin terlepas pandang dalam hal ni, dan mungkin bagi mereka yang tak tahu, tak ada akaun Facebook, tapi tak tahu macam mana nak register, sebab apa link yang kita share ni adalah link Facebook page PGIR. So aku ada tunjukkan tutorial dekat ruang link kat atas ni. Kau klik saja, nanti dia keluar. Okay? Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Seimbang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini guys, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video. Aku Faizwan. Assalamualaikum.